Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati ketua-ketua kumpulan, saya rasa sebanyak 15 kumpulan pelajar PISMP semester 1, semua kepada guru pelatih, penolong-penolong ketua kumpulan, guru-guru pelatih pelajar semester 1 PISMP tahun 2020. Baik, pada pagi ini saya akan memberi taklimat sedikit sebenarnya minggu orientasi pelajar PISMP, iaitu berkaitan dengan pengurusan praktikum, di mana setiap pelajar yang hadir ataupun yang menjalani kursus di IPG untuk menjadi seorang guru terpaksa ataupun perlu wajib melalui praktikum dan internship, ataupun kita panggil amalan profesional. Amalan profesional ni baru ditengahkan pada masa ini. Berkaitan dengan amalan profesional itu berkaitan dengan praktikum. Tetapi kalau jawatan di praktikum itu masih lagi jawatan ketua unit praktikum. Kan? Amalan profesional ni pelaksanaan oleh guru pelatih. Apabila nak menjadi guru melalui praktikum, barulah akan dilantik, lulus, berijazah dalam bidang masing-masing untuk menjadi seorang guru yang terlatih. Baik. Perkenalkan dalam unit praktikum kami, unit kami berada di Blok C, tingkat 3, aras 3. Catat organisasinya, saya sebagai ketua unit praktikum. Cik Muhammad Zamri bin Muhammad Akhir. Penolong ketua unit praktikum Tuan Haji Faizal bin Muhammad Japri. Nanti bila berurusan di praktikum akan jumpa kami semua ni. Dan seterusnya ada 3 lagi kaki tangan di unit praktikum, iaitu yang pertama Encik Manzuri Azim bin Muhammad, pegawai pengurusan ataupun pegawai pentadbiran di unit praktikum. Puan Nurmiza binti Muhammad Nur, penolong pegawai praktikum. Dan terakhir sekali Puan Dai Syarani, anak perempuan awali, iaitu pembantu operasi. Selalu banyak berurusan dengan pembantu lah kalau berkaitan dengan borang dan sebagainya. Dia yang akan berada di kaunter selalu. Berarti pelajar-pelajar semua kalau berurusan di kaunter, selalunya berurusan dengan pembantu operasi ataupun kita dulu panggil pelayan pejabat. Kami sini panggil Puan Rani. Okey, saya teruskan kepada apakah yang dikatakan amalan profesional. Dalam praktikum, bila kita menjalankan amalan profesional ni, merupakan satu perkara yang program yang perlu didedahkan pada setiap pelajar. Setiap pelajar di IPG yang hendak bergraduat mesti melakukan kerja lapangan, iaitu amalan profesional. Amalan profesional. Berarti dalam amalan ini pelajar perlu melalui program latihan perguruan pra-perkhidmatan di setiap institusi pendidikan guru Malaysia. Tak kira lah IPG mana-mana pun, semua akan lalui ini. Baik, dalam amalan profesional ni, di unit praktikum ni ada 3 bahagian. Berarti pelajar perlu melalui 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah praktikum tu sendiri. Yang pertama. Okey. Saya pergi kepada apakah yang rasional dulu, nanti saya terangkan. Dalam praktikum ni, kita perlu melalui mempraktikkan ilmu, kemahiran yang kita dapat, teori yang kita dapat semasa kita belajar di IPG. Semasa kita kuliah, semasa kita menjalani dengan pensyarah, ataupun dengan kegiatan luar, kita akan praktik ilmu-ilmu ini semasa kita menjalani praktikum. Itu yang dikatakan amalan profesional. Okey, hasil daripada pengalaman itu, yang pelajar dapat di college ke, di luar ke, kan? Secara tak langsung dia menjadi kepada pembinaan ilmu bila kita nak praktikkan ilmu itu di sekolah bersama murid-murid. Itu dari segi rasionalnya bila kita perlu adakan amalan profesional bagi setiap pelajar yang menuntut ilmu di IPGM. Okey, yang saya katakan tadi, berarti amalan profesional terbahagi kepada 3. Terbagi pada 3. Silap saya. Terbagi pada 4. Dia ada satu pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama ialah pelajar mesti melalui PBS. Apa dia PBS? Pengalaman berasaskan sekolah. Akronim dia PBS. Pengalaman berasaskan sekolah. Okey, saya terangkan. Pengalaman berasaskan sekolah ni, pelajar perlu pergi ke sekolah
untuk buat satu tugasan yang kita beri melalui pengurusan masing-masing, melalui jabatan akademik masing-masing. Kalau pelajar katalah bahasa Melayu, pelajar bahasa Melayu, macam awak pelajar bahasa Melayu, awak akan diarahkan untuk buat bahasa Melayu. Itu contohlah. Berarti PBS ni pelajar perlu pergi sebanyak 3 kali. 3 kali. Yang pertama dia pergi ke sekolah yang di tempat tinggal sendiri. Sekolah mana? Dulu kalau ada pelajar yang pergi ke sekolah asal dia dulu sekolah, masa sekolah rendah, dia balik ke kampung. Kita arahkan buat PBS ni di sekolah kawasan tempat tinggal sendiri. Kalau kata berada di Perak, di Kuala Kangsar, di Kuala Kangsar lah. Kata di Greek lah. Kalau kata di KL lah. Macam tu lebih kurang. Berarti cari sekolah untuk buat PBS. Berarti saya kata tadi PBS berapa kali? 3 kali. PBS yang pertama, pelajar pergi semasa semester 2. Berarti semester yang mula ni belum lagi. Semester 1. Semester 2 mula bergerak. Selama seminggu. Okey. Semester pertama itu pergi dengan tugasan daripada Jabatan Ilmu Pendidikan. EDU selalunya. Berarti tugasan tu akan diberi oleh pensyarah subjek EDU ataupun di bawah pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan. Okey, itu semasa SEM 2. SEM 3, awak semua akan pergi pula untuk PBS 2. PBS 2 ini pergi dengan kertas meja. Katalah pengajian Melayu, tugasan daripada pengajian Melayu perlu buat di sekolah nanti. Ada lagi tugasan juga yang praktikum ataupun amalan profesional akan arahkan juga. Tetapi tugasan-tugasan ini salah satu elemen yang perlu dibuat dalam subjek akademik. Kerja khusus. Kerja khusus dalam subjek akademik nanti ada satu tugasan lebih kurang markah antara 10 ke 15 perlu dibuat di sekolah. Begitu juga dengan subjek saya kata di fasa 1 tadi ataupun PBS 1 tadi. Jabatan Ilmu Pendidikan akan arahkan buat satu tugasan di sekolah berkaitan dengan kerja khusus subjek yang ditawarkan pada waktu itu. Okey, masa ni mungkin tak dapat clear, nanti diarahkan nanti sebenarnya nanti tahulah macam mana. Okey, PBS 2 subjek major. Kalau pelajar pengajian Cina, subjek pengajian Cina yang diarahkan apa perlu buat pergi sekolah. Bersama tugasan daripada praktikum. Okey, kalau pelajar itu pelajar muzik, muzik lah diarahkan. Itu bagi PBS 2. PBS 3 pula. PBS 3 PBS 3 iaitu subjek elective trust. Elective trust ni katakanlah nanti pelajar diminta untuk memilih subjek elektif yang ditawarkan oleh IPG. IPG masing-masing lah. Nanti IPG KTB di bawah Jabatan Kecemerlangan Akademik, Dr. Chu akan menawarkan elektif-elektif mana yang awak akan ambil. Awak nak ambil. Tetapi tak sama dengan IPG lain. Mungkin dia tawarkan elektif apa-apa, subjek katalah orang bahasa Melayu, nanti dia boleh ambil subjek PJ. Contoh. Bagi subjek PJ itulah akan laksanakan PBS 3 nanti. Subjek PJ nanti. Berarti bersama tugasan daripada major, ni elektif, ada tugasan daripada unit praktikal sendiri. Itu nilai PBS yang perlu PBS yang perlu laksanakan di sekolah selama 3 kali. Berarti semester 2, semester 3 dan semester 4. Boleh faham saya rasa kot? Nanti tak faham pun tak apa. Bila nak pergi PBS, kami akan bagi taklimat sekali lagi sebenarnya. Ini sebagai minggu rotasi, ceritakan sikit je lah. Okey, yang kedua, pelajar semasa semester 4 dalam amalan profesional ni, semasa praktikum ni, perlu belajar subjek perancangan, pengajaran dan pembelajaran. Dia punya kod kursus dia, PRKA 3012, semasa semester 4. Berarti, semester 4 nanti, salah satu subjek yang perlu diambil ialah PRKA 3012. Subjek ini diajar mengikut bidang pengkhususan masing-masing. Kalau subjek itu subjek bahasa Inggeris, major bahasa Inggeris, siapa pengkhusus bahasa Inggeris, dia kena ambil PRKA itu dalam bahasa Inggeris. Siapa ada PRKA itu dia pengkhususan dia dalam bahasa Cina, dia akan belajar subjek ni dalam bahasa Cina. Begitu juga kalau subjek bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, selalunya subjek ni saya yang ajar dulu. Dululah. Sekarang ni saya tak mengajar lah buat masa ni. Kalau PRKA 3012, siapa pengkhususan bahasa Melayu, awak semua ada 2 kelas kan bahasa Melayu kan?
Untuk batch awak kan. Berarti subjek ni saya yang ajar. Kalau ada 15 kumpulan, awak ada 15 kumpulan kan? 15 kumpulan itulah yang akan ambil subjek ni. Kan? Di bawah kawalan ataupun di bawah amalan profesional atau unit praktikum. Okey, yang ketiga praktikum 2. Praktikum. Bukan praktikum 2, praktikum. Pertama ni PBS, yang kedua PRKA 301 itu pengajaran pembelajaran. Ini subjek yang perlu diambil di dalam kelas. Yang ketiga praktikum. Praktikum pelajar perlu pergi 2 kali praktikum. Ini menentukan gagal lulus ataupun meneruskan pengajian. Kalau yang pertama tadi PBS syarat dalam subjek. Yang kedua pengajaran pembelajaran mesti lulus. Dia nilai dia 3 kredit saya lupa nak abang tadi. Yang kedua tu PRKA 301 2 kredit je. Okey, praktikum ada 2 kali kena pergi. Pertama perlu pergi semasa semester 5, dipanggil fasa 1. Jumlah dia 12 minggu. Perlu mengajar subjek pengkhususan. Kalau bahasa Melayu, kena mengajar bahasa Melayu. Dan kena mengajar subjek elektif. Awak elektif apa? PJ? PJ. Okey, itu tentang praktikum. Yang kedua, praktikum yang kedua. Praktikum 1 tadi semester 5. Praktikum yang kedua ialah semasa semester 7. Semasa semester 7. Pergi sekali lagi ke sekolah. Tetapi bukan sekolah yang sama. Sekolah yang pergi ialah sekolah di sekitar IPG KTB. Awak jangan nak merasa kata macam PBS nak pergi praktikum di sekolah kampung awak. Oh, tak dapat kan? Kita akan hantar sekolah yang sekitar sini sebab pensyarah akan pergi menyelia tak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Berarti kawasan sekitar sini je. Nanti kita akan tetapkan nama-nama sekolah. Boleh pilih. Yang terakhir, sebelum menamat pengajian, sebelum digelar bergraduat, lulus semuanya perlu pergi internship. Kan? Okey, praktikum tadi saya lupa. Setiap kali pergi praktikum, 6 kredit nilai dia. Bayang kalau 6 kredit, ibarat awak ambil subjek major 2 subjek. Kalau awak dapat A+, pointer awak naik. Praktikum ni banyak membantu. Kalau orang dapat B tolak tu bagi saya teruk sangat lah. Selalu praktikum ni A ataupun A+. Selalunya pelajar boleh skor. Kecuali memang tak boleh mengajar langsung. Ketak sungguh ataupun tak boleh kawal kelas. Itu memang itu teruk sangat lah. Kan? Buat masa ni kalau gagal praktikum pun bukan sebab tak boleh mengajar. Sebab kes lain. Kan? Berarti boleh skor untuk subjek praktikum ni. Sebab untuk praktikum. Sebab dia 2 fasa. Berarti 6 kredit, 12 kredit. Awak boleh skor untuk pengajian di IPG. Dan seterusnya, internship. Internship ni semester 8. Pergi semasa semester 8. Dah nak akhir lah tu. Kira semester 8 ni dah nak konvo lah orang kata. Masa ni jalan pun lain lah. Jalan pun mengepak dah. Dan habis mengaji. Kan? Masa ni awak tak nampak lagi awak baru semester 1. Kan? Semester 8 nanti. Internship. Internship akan pergi ke sekolah dengan sekolah yang sama masa fasa 2. Katakanlah masa SEM 7 awak pergi sekolah SK Pasir Berdengung. Awak akan pergi ke SK Pasir Berdengung juga internship nanti. Selama 4 minggu. Tahu Pasir Berdengung kat mana? Tengok cerita P.Ramlee tahu lah. Okey, internship 4 minggu dan ada projek yang perlu dibuat. Dibuat. Bukan pergi cat sekolah buat mural, bukan. Itu zaman dulu-dulu. Pergi sekolah yang sama, perlu buat satu proses inovasi untuk diguna dalam pengajaran pelajaran, kena buat kertas kerja dan akan praktikkan inovasi itu tersebut dalam bilik darjah untuk dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu yang dikatakan internship. Okey? Berarti saya kata 4 perkara dalam amalan profesional semua saya rasa awak semua dah tahu. Dalam amalan profesional ataupun berkaitan dengan praktikum, pelajar pergi yang pertama pergi PBS, semester 2, semester 3, semester 4. Yang kedua, semasa semester 4, pelajar perlu belajar subjek perancangan, pengajaran dan pembelajaran. Subjek ini akan diajar mengikut pengkhususan masing-masing. Tetapi sukatan dia sama saja. Iaitu dengan kod khusus dia PRKA 3012 dengan nilai 2 kredit. Okey, seterusnya pelajar akan pergi praktikum 2 fasa, SEM 5 dan SEM 7. Dan terakhir sekali, pelajar perlu hadapi internship selama sebulan, iaitu 4 minggu di akhir kuliah, iaitu di akhir pengajian di sini, semester 8, selama 4 minggu di sekolah yang sama, sekolah praktikum fasa 2. Dan ada
beberapa perkara yang perlu dilaksana semasa internship dengan nilai 2 kredit. Okey, boleh jelas saya rasa berkaitan dengan amalan profesional. Dalam minggu rotasi ni saya jelaskan. Teruskan lagi. Okey, ni saya ulang sekali lagi. PBS 1 minggu. SEM 2, bermula dengan SEM 2, SEM ni tak perlu lagi. Awak daftar belum lagi. Bila SEM 2 nanti awak perlu pergi ke sekolah yang berdekatan dengan rumah awak. SEM 2, asas pendidikan ataupun di bawah Jabatan Ilmu Pendidikan. SEM 3, bidang teras ni pengkhususan awak. Kalau awak mari dengan pengkhususan pengajian Melayu, SEM 3, tugasan awak berkaitan dengan pengajian Melayu. Tugasan ni tugasan berkaitan dengan assignment yang perlu dilaksanakan di sekolah. Di sekolah kan. Berarti sekolah yang pilih, sekolah bukan sekolah yang sama semasa SEM 2. Sekolah yang lain pula. Kalau sekolah pertama SK Pasir Berdengung, mungkin sekolah yang kedua, sekolah SK Tanjung Bidara katakan yang kedua. Macam itulah. Seterusnya SEM 4, elective trust. Elective trust minor ataupun minor yang awak ambil. Kalau PJ lah. Kalau kemahiran hidup RBT lah. Okey? Seterusnya, okey, apa matlamat dia? Matlamat untuk amalan profesional ni, lahirkan guru yang sebagaimana? Yang profesional, kan? Bila kita ada praktikum, barulah tahu cikgu ni profesional tak profesional. Boleh kawal kelas tak? Dengan pelajar macam mana? Dengan guru macam mana? Dengan masyarakat sekolah macam mana? Dengan ibu bapa macam mana? Itu yang dikatakan kita nak melahirkan insan yang sebenarnya seorang guru yang profesional, kan? Dan guru ni memiliki khasiat guru yang sebenarnya lah, yang unggul orang kata. Ini bukan cikgu nak jadi cikgu, tak dapat lah, kan? Tak dapat lah. Sepatutnya bila adanya amalan profesional ni didedahkan pelajar sebelum pergi sekolah yang sebenar, pergi sekolah buat latihan selama berapa lama tu, 12 minggu campur dengan 4 minggu, dah berapa minggu? Kan? 12, 24 campur 4 dah 26. 26 PBS lagi 3 minggu. PBS 1 hingga 3. Berarti hampir 30 minggu berada di sekolah. Kita dedahkan awak semua di sekolah sebelum nak jadi cikgu yang sebenar. Kan? Itu tujuannya ada amalan profesional ni. Tengah orang panggil amalan profesional, ada kata praktikum, tapi nak melahirkan pelajar itu kita katakan amalan profesional. Yang mengendalikan praktikum, unit praktikum. Okey? Berarti praktikum itu sendiri, kan? Dapat amalkan pengetahuan, kemahiran yang dia dapat di IPG, nilai-nilai keguruan yang nak dipraktikkan sebenarnya dalam bilik darjah. Itu yang paling penting. Bila kita bagi peluang guru pelatih itu sendiri, telah mengaji lah, orang utara kata mengaji lah, kan? Berada di sekolah di IPG ni, belajar ilmu teori lah, macam-macam. Dah penuh semua, pergi praktik kat sekolah. Teori dah penuh, praktikkan di sekolah pula. Boleh tak buat? Kalau boleh itu, cantik lah. Bolehlah jadi seorang guru. Kan? Kemahiran nilai keguruan tu. Kita praktikkan dalam bilik darjah sebenar. Nanti awak akan ada mikro, makro, pengajaran mikro dalam kelas, dalam makro dalam kelas, tapi itu sesama kawan awak. Awak mengajar dalam kelas tu mengajar kawan-kawan sendiri. Kalau di sini kita ada bilik makro di IPG kita ni. Bilik mikro, makro tu, bilik teknologi tu kita masuk, kita buat rakaman. Tengok kita mengajar macam mana. Saya pun sebelum jadi cikgu dulu pun alami benda tu semua. Semua orang nak jadi cikgu akan alami benda ni. Kan? Akan mempraktikkan dalam praktikum, memberi tumpuan dalam proses pengajaran-pengajaran dengan bimbingan pensyarah. Itu dia punya tujuannya bagi konsep praktikum ni. Apakah yang dikatakan praktikum? Okey. Seterusnya, matlamat. Matlamat, kita nak lahirkan cikgu lah. Awak semua sebagai guru sekolah, cekap, berkesan. Suruh buat apa, semua boleh buat. Terutama berkaitan dengan IT ni. Sekarang ni kalau siapa jadi cikgu, kalau IT ni ke belakang tak dapat nak nolong lah macam tu. Kena cari ilmu. Kan? Kalau cikgu lama-lama tak apa, dia pun nak bencin lah. Kan? Cikgu baru-baru ni, dia kena cekap. Berarti, tu dia kata guru yang cekap. Bukan cekap berkaitan dengan tugasan seperti itu. Segala aspek yang diamanahkan oleh pihak sekolah, cekap melaksanakan. Terutama berkaitan dengan IT lah, saya kata. Kalau yang lain tu tak ada masalah, IT ni kita kena belajar. Kalau yang lain tu cekap di semua urusan sekolah, cekap mengajar, cekap apa benda, arahan pentadbir sekolah, semua kita boleh buat. Kan? Dengan berkesan. Itu yang penting. Cekap dan berkesan. Aspek PDP. Pertama PDP lah.
dalam kita mengajar, bagi subjek bidang kita je cukup bagus. Budak-budak pun suka bila kita mengajar. Ini time cikgu masuk je, cikgu bahasa Melayu, Cikgu Ahmad, Allah, budak sedih. Kita tak mau macam tu. Kan saya dulu pun, saya pun dulu jadi murid kan. Kita tahu kalau cikgu ni, Allah, sedih. Lainlah subjek tu kita tak minat. Saya dulu kalau head math walaupun tak, subjek math tu walaupun tak pun minat sangat, tapi oleh kerana cikgu tu bagus, kita cuba. Kita cuba buat yang terbaik. Sebab cikgu tu merupakan satu memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dalam bilik darjah. Kalau cikgu pun tak cekap, macam mana? Kan? Okey, yang kedua, co-curriculum. Kita cekap dalam co-curriculum. Kita praktik. Kalau di IPG, kita masuk persatuan, kita masuk unit uniform, pengakap, PBSM. Apa lagi sini? KRS. Kalau persatuan apa? Persatuan Bahasa Melayu, persatuan silat, macam-macam co-curriculum. Berarti apa yang kita belajar tu kita kena praktik kat sekolah. Nanti bila pergi praktikum, GERKO pun terlibat. Ada penilaian dia juga untuk GERKO. Berarti apa yang kita belajar di IPG, contohnya pengakap. Contohnya pengakap. Kita belajar buku sila, belajar cara nak memasak, belajar di hutan. Kita belajar apa? Ikatan, kawat. Berarti kita belajar di IPG, pensyarah mengajar semua, kita nak praktik di sekolah. Kita praktikkan, boleh tak aku mengajar kawat di sekolah ni? Nak mengajar murid-murid kawat. Itu contohlah. Kan? Kalau kita tak boleh mengajar, memang hancur lah. Apa guna kita praktik di IPG? Berarti kena belajar di IPG sebenarnya. Dalam co-curriculum pun kita seorang yang hebat, yang cekap dan berkesan bila kita ajar di sekolah. Waktu praktikum itu, kita tunjukkan ilmu kita. Kita boleh ajar murid kawat. Kita boleh ajar murid mengikat. Buku sila, kan, simpul, macam-macam lah. Saya pun tak ingat lah. Ataupun belajar tentang bantuan kecemasan. Selalunya PBSM, Puteri Islam. Semua. Berarti praktikkan. Bila kita pergi praktikum nanti. Dan yang lain-lain itu, hubungan kita dengan sekolah. Kan? Hubungan dengan pentadbir sekolah, ibu bapa. Jangan pula diam je pergi sekolah. Bagi salam jawab, itu je. Seseorang je duduk layan handphone, tak boleh. Praktikum kita akan tengok semua itu. Siapa pergi dengan cara macam tu, boleh gagal. Kan? Ingat, gagal praktikum, gagal pengajian. Saya beritahu, gagal praktikum, gagal pengajian. Selama 4 tahun di sini baru pergi praktikum. Dalam praktikum gagal, balik dengan tanpa CJ, duduklah di rumah dengan guna SPM itu saja. Okey, seterusnya. Okey, objektif. Kita menyatu padukan teori dengan amali. Itu tujuan kita buat praktikum. Aplikasikan pelbagai strategi, kemahiran yang kita belajar di IPG. Pensyarah mengajar teknik, kaedah, teori, kaedah, teknik. 3 ini yang kita belajar di IPG, kita akan aplikasikan dalam bilik darjah. Kita aplikasikan di sekolah segala strategi yang kita belajar. Itu tujuan kita buat objektif praktikum. Kan? Dan secara kita juga minta pelajar mengajar secara berpasangan. Nanti. Tak apalah, kita terang kemudian. Nak pergi praktikum esok nanti kita bagi taklimat lagi, jangan risau. Ini saya terang sikit-sikit je. Kan? Dan kita pastikan penyelesaian masalah. Bagaimana kita nak pergi sekolah, kita nak selesai masalah. Bukan masalah peribadi. Masalah berkaitan dengan pengajaran-pengajaran, masalah dengan co-curriculum, masalah hubungan kita dengan guru-guru, dengan murid-murid. Kita boleh dapat selesaikan. Mungkin kita tak boleh tengok murid nakal sikit, kita dah tak boleh. Macam mana kita nak selesaikan? Itu tujuan kita pergi praktikum. Okey, memupuk sikap positif, meningkat jati diri, menghayati, mengamalkan nilai profesional keguruan. Itu kita kena sematkan pada diri kita. Kalau kita bersikap positif lah, kita pergi sekolah, kita dengan sekolah macam mana, apa-apa pun kita belajar yang baik atau yang buruk, semua itu adalah pengajaran untuk kita. Sekarang kita pergi sekolah, kita jumpa macam-macam nanti, terutama cikgu lah. Macam cikgu kita jumpa. Kan? Dengan keadaan sekolah, guru yang sebegini, guru yang baik, kita ikut. Yang tak bagus, kita tolak. Sebagai guru, kita kena amal itu. Walaupun kita pergi sekolah ni macam-macam nanti. Macam-macam kita dapat. Selama awak pergi nanti 12 minggu. Macam-macam awak timur nanti. Masa ni tak nampak lagi lah. Kan? Okey. Sikap. Okey, seterusnya. Potensi diri sebagai pendidik. Bila kita pergi sekolah, kami salah satu tugasan awak pergi sekolah nanti, kena buat portfolio. Portfolio ni kita tengok.
Sebab ada markah. Kemas ke tak kemas, ikut tak elemen-elemen yang kita suruh buat. Itu melatih diri awak sebagai pelik. Sebab apa? Bila pergi sekolah nanti, posting sekolah sebenar, dokumentasi ni biasalah kalau jadi cikgu. Awak nak tahu, fail panitia saja pun ada 13. Ada sekolah lebih pada tu pada. Ada PPD nak mari melawat dan sebagainya. Berarti dengan banner portfolio, banner file yang kita minta buat nanti, itu melatihkan diri awak untuk dokumentasi. Kan? Dokumentasi. Okey, satu seterusnya ialah pergunakan, optimalkan penggunaan teknologi. Awak ni cukup cekap lah saya rasa dalam IPG ni berkaitan dengan teknologi. Kan? Lebih cekap dari saya mungkin saya rasa kot. Sebab awak dah didedah daripada sekolah berkaitan dengan teknologi ni, sebab teknologi itulah yang membantu dalam proses pengajaran pembelajaran nanti. Kadang-kadang kita sampai sekolah ni, kadang cikgu-cikgu lama cari kita. Sebab kita lagi hebat daripada mereka. Kita hebat daripada mereka, maka mereka akan cari kita. Berarti sumber yang ada berkaitan teknologi kita pergunakan sepenuhnya. Kalau sekolah tu katalah bilik IT tak cukup, pandai-pandailah cikgu macam mana cara. Tambah zaman PKP ni kan. Zaman PKP ni sekarang ni teknologi ni cukup penting. Kan? Di mana-mana, terutama pusat pengajian lah. Kan? Di sini pun tengok, saya pun terpaksa rakam untuk awak dengar ni. Tidak sepatutnya awak mengadap saya semua ni. Itu dikatakan sumber teknologi perlu dalam norma baharu ni. Kan? Menguasai kemahiran pemudah cara. Kita sebagai cikgu ni jadi kita sebagai pemudah cara lah. Bukan kita mengajar saja, kita bantu murid sebagai pemudah cara. Bukan setakat murid, guru-guru lain pun boleh, juga kepada ibu bapa. Kan? Berarti kita laksanakan ini dalam strategi, perancangan, kita laksanakan bukan dalam pengajaran-pengajaran, malah kita laksanakan dalam co-curriculum. Okey, seterusnya. Okey, guru. Apa kelebihan sebagai guru ni? Selalunya kita orang panggil kita cikgu lah kan. Pergi sekolah je walaupun praktikum, orang dah panggil kita cikgu. Betul tak? Ataupun balik kampung pun baru masuk IPG setahun, orang dah panggil kita cikgu. Nilai cikgu tu lain daripada orang je. Orang tak panggil. Kalau pernah orang pergi kursus jurutera, balik-balik orang panggil jurutera lah. Tak pernah panggil lah. Kan? Dah kita jadi kerja baru panggil jurutera. Cikgu ni dalam praktikum pun dah orang panggil cikgu dah. Apatah lagi baru duduk. Awak balik ke kampung dah ada orang tegur. Zaman dulu lagi orang hormat cikgu ni. Cukup suka punya. Oh, cikgu balik lah. Oh, kita pun bangga jadi cikgu kan. Terutama di kampung kita tak ada orang jadi cikgu lagi masa tu. Benda tu akan orang lalui. Cikgu ni dikenali ramai. Kan? Banyak dapat hadiah ke? Nanti hari guru banyak orang dapat hadiah. Kan? Dan guru ni satu awak faham semualah. Kalau ayat Islam ni, jadi gurulah. Kan? Pahala yang berpanjangan. Selagi orang guna ilmu kita ajar dia membaca, dia boleh baca sampailah dia meninggal, selagi itulah pahala yang kita. Tapi kena ikhlas lah. Kan? Guru cuti banyak ke? Guru betul ada cuti banyak daripada orang Jabatan Permata Awam ni. Guru paling banyak cikgu lah banyak cuti. Kan? Masa PKP itulah cuti dekat 3 bulan, tambah pula lagi. Tapi zaman guru dengan sekarang lain, banyak cabarannya. Okey. Ini saya cerita grade. Saya tangan selalulah. Grade seperti grade yang lain jugalah. Praktikum bila berada di grade D memang gagal. Mesti dapat 49 masih lulus. Bila 39 gagal. Kan? Nanti saya tengok sekali. Sekejap. Untuk KDC. Okey. 49 gagal. Saya silap 50 baru lulus untuk pengajian awak. Kalau pensyarah nilai 49 gagal. Gagal kena mengulang. Mengulang hanya dibenarkan sekali je. Gagal kali kedua, selamat tinggal IPG KTB. Gagal kali kedua, gagal. Gagal kali kedua, gagal pengajian. Bukan gagal praktikum. Gagal pengajian. Gagal semua sekali. Kata praktikum pertama, kita gagal. Kita bagi peluang kali kedua. Gagal juga. Angkat beg semua, balik kampung. Kan? Begitu juga praktikum 2. Fasa 2. Gagal kali kedua, tak ada lagi ke kali ketiga. Itulah yang terakhir. Itu yang kedua. Untuk talimat saya akan datang, saya akan ceritakan berkaitan dengan penggradean secara detail lah. Grade A kena cemerlang dan rentas dan sebagainya, itu cerita kemudian. Okey, seterusnya.
Okey, bilangan penyelia ni saya rasa saya ini tak perlu turun nanti dalam praktikum. Terus jangan terus. Okey, ini tentang penyeliaan. Dalam penyeliaan, bagi meja, kita akan diselia oleh pensyarah 3 kali, sekolah 3 kali, lepas tu pensyarah dengan penyelia atau guru pembimbing sekali. Jumlah dia 7 kali semua. Lepas tu campur pula subjek elektif. Ini kita akan buat nanti penyeliaan ni secara online. Secara online. Okey, saya rasa setakat ini saja tentang taklimat praktikum. Saya rasa sebab nanti bila nak pergi praktikum, pelajar akan dipanggil diberi taklimat. Itu wajib. Semua pelajar sebelum pergi urusan amalan profesional, tak kiralah PBS, praktikum dan yang terakhir sekali internship, tiga-tiga ni perlu hadiri taklimat. Wajib. Kalau tak pergi taklimat, kita tak benarkan pergi praktikum. Kita tak benarkan. Itu saya beritahu. Begitu juga dengan PBS. Tak selesai PBS, tak boleh pergi praktikum. Berarti apapun saya ringkaskan taklimat ini kerana bila awak nak pergi praktikum nanti, tak kira praktikum, internship, PBS, kita akan bagi taklimat. Apa perlu buat? Perlu buat bila pergi melaksanakan tugas amalan profesional. Baik, sebelum saya akhiri taklimat saya pada hari ini, ada beberapa soalan saya nak kemukakan. Nanti awak boleh jawab melalui HCP, Ehwal Pelajar. Ehwal Pelajar akan tanya nanti. Baik, soalan pertama saya, berapa elemen dalam amalan profesional yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelajar untuk bergelar sebagai seorang guru yang terlatih? Berapa elemen? Saya dah terang tadi mula-mula, ada berapa elemen? Berapa elemen? Bukan 5. Saya buat syarat macam ni. Okey, berapa elemen? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berapa kredit bagi pergi praktikum setiap kali, berapa jumlah kredit yang ditawarkan setiap kali menjalani praktikum? Berarti praktikum ada 2 kali. Sekali pergi praktikum, berapa kredit jumlah dia? Saya dah habaq tadi kan? Tadi. Dan soalan yang ketiga, berapa lamakah internship perlu dilaksanakan di sekolah? Berapa lamakah internship perlu dilaksanakan di sekolah? Perlu dilaksanakan di sekolah. Dan terakhir sekali soalan saya, berapa kalikah PBS perlu setiap pelajar pergi ke sekolah? Berapa kalikah PBS perlu setiap pelajar pergi ke sekolah? Itu saja. Baik, saya minta maaf di akhir ini. Inilah sedikit sebanyak penerangan berkaitan pengenalan lah berkaitan dengan amalan profesional ataupun berkaitan dengan praktikum. Apa yang saya jelaskan tadi sedikit sebanyak dapat gambaran kepada awak bahawa awak bila berada di IPG, perkara yang perlu awak lalui ialah menjalani praktikum, menjalani amalan profesional yang perlu melalui beberapa perkara, yang perlu pergi ke sekolah dan melaksanakan amalan profesional dan mempraktikkan apa yang ada, dan akhir sekali itulah diberi nilai, diberi pentaksiran dan wajib lulus untuk bergelar sebagai guru yang terlatih. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.